Hai, saya Kong Chi Hui, pelajar akhir tahun dari Pusat Pengajian Sains Matematik. Saya ingin membentangkan SWOT analisis iaitu Personal SWOT Analysis untuk subjek HTB 201 Teknik Berfikir. Slide ini ialah SWOT analisis yang saya buat. Strength dan weaknesses adalah faktor dalaman iaitu internal factor yang boleh dikawal. Ia boleh dikembangkan dan ditambah baik mengikut kepentingan. Manakala opportunities dan threats pula merupakan faktor yang di luar kawalan iaitu external factor. Ia memerlukan persediaan tertentu agar mampu bertindak memanfaatkan peluang atau menangangi ancaman sekiranya berlaku. Sebelum saya bentangkan, saya ingin memperkenalkan diri. Saya seorang pelajar universiti, juga seorang ibu dengan 3 anak. Okey, ini strength saya, kekuatan saya. Pertama, saya selalu tanggungjawab atas segala hal yang merupakan kewajipan, seperti dari segi kerja rumah tangga, dari segi menjaga anak dan dari segi tugasan pelajaran. Kedua, saya cermat dan kemas dalam menyiapkan kerja supaya rumah sentiasa rapi dan bersih. Anak juga boleh dibesarkan dalam suasana yang harmoni dan selamat, supaya saya mendapatkan keputusan pelajaran yang cemerlang. Ketiga, saya teliti dalam melakukan perhitungan kerana saya berminat dalam matematik dan major saya merupakan apply matematik. Seterusnya, saya memiliki kemampuan mengurus kewangan yang baik kerana hanya suami saya mencari nafkah untuk keluarga. Oleh itu, kita mesti berjimat cermat dalam pembelajaran. Di samping itu, jika saya berbanding dengan mahasiswa-mahasiswi yang lain, saya pandai menjaga dan mengajar anak diri sendiri. Sebab ini tugas seorang ibu. Di samping itu, jika saya berbanding dengan ibu yang lain, saya memiliki PNGK yang melebihi 3. So, saya masih boleh mencapai cita-cita saya walaupun sudah berkahwin. Okey, seterusnya weaknesses. Ini kelemahan saya. Pertama, saya seorang pelupa. Pada suatu hari saya memasak bubur sampai hangus kerana saya sudah lupa dan saya pergi online class. Dan selepas kelas habis, saya terbau, so sudah hangus. Okey, kedua, saya tidak pandai memasak. Saya hanya tahu memasak nasi dan bubur. Oleh itu, saya ingin belajar supaya boleh memasak pelbagai lauk pauk untuk suami dan anak saya. Ketiga, saya mudah panik semasa menghadapi masalah. Sebagai contohnya, semasa ujian atau peperiksaan, saya mudah panik. Atau anak-anak saya mengalami kecederaan, saya hanya tahu menjerit apabila saya nampak darah. Seterusnya, saya lemah berkomunikasi dalam berbahasa English. Oleh itu, saya perlu
memperbanyak bercakap dengan bahasa Inggeris. Di samping itu, saya mudah marah ketika tiada masa untuk diri sendiri. So, saya ingin memperkuat kemampuan mengurus masa supaya masa saya boleh dibahagi dengan baik. Yang terakhir, terkadang terlalu memikirkan perkataan orang. Sebagai contohnya, saya mudah menangis ketika dikritik oleh orang lain. Semasa konflik keluarga, saya juga overthinking perkataan mereka. Okey, sekarang opportunities iaitu peluang yang boleh dimanfaat oleh saya. Pada masa ini, semua universiti menjalankan pembelajaran dan pengajaran atas talian iaitu online classes semasa pandemik COVID-19. So, saya tidak perlu pergi kampus. Walaupun saya orang Pulau Pinang, USM sangat dekat saya. Tapi saya tidak perlu pergi kampus. Oleh itu, saya mempunyai lebih masa untuk menemani anak-anak saya. Kedua, saya memiliki keluarga yang prihatin. Mereka saling membantu. Mereka akan menjaga anak saya semasa saya pergi online classes. Seterusnya, pensyarah saya sentiasa memberi kerjasama. Saya akan bertanya kepada pensyarah saya sekiranya saya ada sesuatu tidak faham. Saya juga hadir ke kelas tutorial dan sesi consultation yang diadakan oleh pensyarah saya. Di samping itu, saya bergraduasi dari universiti. So, mungkin saya boleh mendapat peluang pekerjaan yang lumayan. Oleh itu, saya boleh meringankan beban suami saya. Seterusnya, saya mempunyai 3 anak-anak yang comel. Okey, masih muda. So, orang lain kata saya boleh bersara awal. Okey, dan yang terakhir, saya mempunyai banyak teman dan sahabat. Saya ada kawan dari sekolah rendah menengah PRIU iaitu Form 6. Saya ada Form 6 friends. Mereka juga sekarang universiti. So, saya juga ada kawan universiti sekarang di USM dan juga kawan dari golongan ibu. Semasa saya ada apa-apa masalah, saya boleh pergi bertanya dengan mereka. Yang terakhir, threats. Okey, ancaman yang saya hadapi. Pertama, saya menghadapi tugasan yang banyak dan terkumpul. Pada setiap hari, kerja rumah harian dan hal anak-anak, saya akan dahulukan. Oleh itu, kekurangan masa untuk tugasan pelajaran universiti. Oleh itu, saya menggunakan pada masa malam anak-anak sudah tidur, saya mengulang kaji sampai larut malam atau membuat assignment sampai malam. So, menyebabkan saya tidur yang tidak mencukupi.
lambat-lambat mungkin kesehatan akan terjejas. Ketiga, pengaruh negatif. Ini sesetengah saya akan dipandang pelik oleh orang lain sebab saya latar belakang tidak sama dengan pelajar lain. Saya sudah berkahwin, sudah beranak. So, saya lebih cenderung ke tugasan individu. Seterusnya, tidak semua rakan ingin untuk sharing ilmunya sebab persaingan yang berat dalam kampus. Semua nak dapat dan list. Orang yang meragukan kebolehan saya. So, saya susah mencari partner untuk menyiapkan assignment tugasan. So, yang kata awal itu saya lebih suka membuat tugasan individu. So, saya tidak mencari akal untuk mencari partner saya. Yang terakhir, perancangan keluarga yang gagal. Sekarang saya berusia 25 tahun. Sudah ada 3 anak. Yang pertama, kedua anak lelaki. Mereka berumur 6 dan 5 tahun. Dan yang terakhir, anak perempuan yang baru 15 bulan. Jika saya tidak ada kontrol, mungkin saya ada anak yang keempat. So, saya akan pening lah. So, menyebabkan saya tidak boleh bekerja lagi. So, beban suami saya akan lebih berat lah. So, analisis saya sampai sini. Oke, sekian, terima kasih.